Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajmain. Okey, untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ni, okey, sama-samalah kita membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Apa khabar rakan-rakan semua? Saya harapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Saya percaya yang ramai di kalangan kita baru saja selesai solat tarawih berjemaah, tarawih bongsu orang cakap, tarawih bongsu sebab malam ni malam terakhir kita bertarawih, dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama bertadarus, bersama-sama menjalankan amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan yang mulia ni. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa haral, kita akan berjumpa dengan Syawal pula pada hari Ahad nanti. Baru saja diumumkan sebentar tadi yang Syawal jatuh pada hari Ahad. InsyaAllah kita akan sama-sama meraihkan Aidilfitri pada tahun ni dengan keadaan yang berbeza lah. Berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kerana Syawal kali ni kita meraihkannya dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat. So bukan tak boleh nak beraya langsung, boleh tu boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu yang kita perlu patuhi. Dan seperti mana yang saya dah janjikan kepada tuan-tuan puan semua, sejak semalam lagi saya dah war-warkan, yang mana pada malam ni rancangan live kita ada tetamu istimewa. Tetamu istimewa yang saya bawakan khas daripada Melaka. So tak lain tak bukan idola kita semua, ayahanda ataupun abang kita dalam bidang hartanah ni, iaitu sahabat saya yang paling saya kasihi, Cikgu Jamrus Property. So kita jemput Cikgu Jamrus Property untuk bersama-sama kita pada malam ni. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Apa ni, terima kasih Cikgu sudi untuk join bersama pada malam ni dalam rancangan live kita. So first time ke Cikgu buat live dengan saya ni kan? Sebelum ni pertama kali live kan. Bila nak buat live tu asyik apa ni, tak sempat, ada apa urusan-urusan tertentu yang tak membolehkan kita bersama lah. So alhamdulillah malam ni kita dapat bersiaran secara live untuk berjumpa, menghilangkan kerinduan lah sebenarnya, hilangkan kerinduan saya sendiri, hilangkan kerinduan rakan-rakan yang lain yang dah lama tak dengar celoteh cikgu. Dan alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama lah, walaupun mungkin dalam tempoh yang tak berapa lama, tapi sekurang-kurangnya kita dapatlah bersua muka. Dan saya tengok dekat ruangan komen tu dah ada dah rakan-rakan kita yang dah join rancangan live pada malam ni, lebih kurang dalam setakat ni ada 15 orang. Jadi siapa-siapa rakan-rakan yang dah join ni, saya minta tuan-tuan perempuan untuk kongsikan, tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi rakan-rakan yang lain boleh join kita bersama-sama dalam rancangan live pada malam ni. So terima kasih. Waalaikumsalam saya ucapkan kepada Datin Jasmine Danish ada, Tuan Haji Wahab ada, waalaikumsalam semua. Tuan Asrul Sani Samuri ada, waalaikumsalam. Razman Property, Sufian Kamarudin, Anis, so semua yang dah masuk ni terima kasih saya ucapkan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita mulakanlah sesi perbualan sembang santai kita pada malam ni bersama dengan Cikgu Jamrus Property. Jadi alhamdulillah seperti mana yang telah saya war-warkan sebentar tadi, Cikgu Jamrus ada bersama kita pada malam ni, dan untuk memulakan perbincangan dan perbualan kita pada malam ni, jom kita tanya Cikgu Jamrus. Apa aktiviti Cikgu Jamrus di sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan daripada 18 bulan Mac sampailah ke hari tu berapa bulan? Sampai ke 4 hari bulan Mei hari tu. Sebelum PKPB tu Cikgu, apa yang Cikgu buat dalam tempoh PKP tu? Silakan Cikgu. Dalam tempoh PKP tu membesarkan badan. Ke belakang, ke depan, ke belakang dapur. Tak adalah gurau.
asyik makan ni juga. Kan dia tak tahu mana nak pergi kan. Ke dapur depan kan. Tapi sebab duduk kat kampung ni, kebun pun dekat. Jadi tak ada masalah lah. Pagi kadang pergi kebun. Kadang kira persedaran tu tak ada macam memboring lah. Kan sebab kebun pun dekat. Betul dekat dengan rumah. Dalam 3 minit dah sampai. Jadi berkebun tu orang cakap tak ada boring lah. Dalam seorang dalam kebun tu pun tak ada masalah lah kan. Yalah. Itu je lah. Tapi dalam dari segi bisnes tanah ni masa cikgu lebih kepada edit buku yang terbaru, iaitu buku Bangkit dari Muflis lah. Maknanya buku tu cikgu edit, cikgu bagi betul-betul orang kata lagi bagus sebab cikgu punya prinsip biasanya akan buat benda tu lagi baik daripada yang dulu lah. Jadi maknanya edit, tengok ejaan, tengok apa. Kalau dulu dalam bahasa buku yang pertama tu banyak cakap dari 9 kan. Jadi apa benda lah ada orang ni cerita apa semua kan cikgu ni kan. Sekarang ni kita ubahkan kepada maknanya semua faham. Ada sikit-sikit lah belakang buku tu. Lepas tu dari segi macam tim cikgu, kita akan buat Zoom ke meeting ke apa semua. Tapi banyak bagi per pagi buat bagi semangat motivasi pada dia orang kan. Itu je lah. Lepas subuh tu kan, lepas sahur tu kan, mulalah membebel dalam Facebook tu kan. Itulah video per pagi. Itulah saya pun sering kali baca apa yang cikgu tulis dalam Facebook tu, memang tiap-tiap hari cikgu tak pernah gagal lah kan. Bagi motivasi, bagi semangat pada rakan-rakan yang lain kan. Okay, alhamdulillah, tahniah cikgu. Okay, dan seperti mana yang kita sedia maklum lah dalam tempoh PKP itu memang tak boleh langsung kita nak keluar buat appointment dengan prospek dan sebagainya. Jadi pengiklanan cikgu tu saya difahamkan Kak Yati yang tolong iklankan, betul cikgu? Cara saya sebab saya memang banyak boleh katakan listing tu kadang-kadang tak menjangkau dia akal lah. Maknanya kadang-kadang sampai 1 hari 10, kadang boleh jejak dalam belah-belah juga listing sebab referral memang ramai lah, itu ramai. Jadi kita tak boleh nak kejar sana kejar sini. Jadi macam dah bagi-bagikan lah dengan rumah. Dulu rumah pun tak berapa, isteri pun tak berminat tentang property ni. Tapi dia dah nampak hasil. Sekarang ni pecah. Kalau iklan dia, kalau sebut kalau pagi tu Nurhayati Auluddin ke Yati Property, itu isteri cikgu lah. Dia yang akan masukkan iklan. Cikgu akan bagi deal dengan close. Deal dengan close cikgu. Tentang iklan, kalau macam katakanlah ada buyer ke tanya ke, jadi cikgu akan take over. Cikgu akan berurusan dengan buyer. Jadi sekarang ni dah dibagi-bagi kerja lah. Kata itu nak buat, ni nak buat dengan rumah busuk, dengan buku, dengan apa, memang orang kata susah lah nak ni kan, nak bagi-bagi masa. Tapi alhamdulillah sejak strategi tu cikgu buat tu, jadi iklan tu memang setiap hari iklan, kadang berpuluh-puluh sampai dia punya Facebook pun kena block jugalah kan. Tapi iklan dalam Facebook lah. Cikgu tak ada mudah.com. Yalah, macam yang cikgu selalu cerita lah, Mudah punya iklan tu orang lain yang tolong iklankan cikgu punya listing tu. Kadang ada orang minta pagi-pagi pun ada ejen-ejen rent lain minta tolong nak iklankan cikgu punya, cikgu bagi je lah. Itulah. So macam Kak Yati tu yang saya nampak cikgu post dalam Facebook baru-baru ni. Oi, dapat barang kemas tu, dapat hadiah. Tahniah lah Kak Yati sempena anniversary saya ucapkan tahniah kepada cikgu berdua atas ulang tahun perkahwinan baru-baru ni. Dan semoga kekal hingga ke jannah lah cikgu kita doakan sama-sama insya-Allah Masa ada kan. Dulu tak ada pandang. Yelah tengoklah kedai pajak kan. Kedai pajak tu jadi macam dah kira macam biasa lah. Dulu mula-mula pajak, kalau pajak barang ni, kalau pajak kedai ni, cikgu pakai helmet, pakai topi, konon malu. Kalau kedai pajak tu di Masjid Tanah, cikgu tak pergi Masjid Tanah, cikgu pergi Alur Gajah pergi tampil. Takut orang kenal kita lah, malu lah konon. Kan? Padahal kita nak pajakkan barang kan. Tapi orang kata malu konon je lah. Kontrol lah. Tapi duit tak ada. Tapi itulah jarang lah, memang tak pernah 30 tahun pergi kedai emas
Sebab tu hari tu pun pergi ke Damas tengok, mak, oi kau main mahal kan dia punya orang kemas, kita pun tak tahu kan. Ingat kan dapat macam rantai motor ke, murah sikit kan. Betul lah, orang kata bila time sekarang ni harga emas memang tengah tinggi ni cikgu kan. Baru-baru ni harga emas naik tu yang jadi melambung sikit tu, tapi tak apalah, orang kata sayang punya pasal kita belikan je lah juga kan. Sebagai perhandaan akan dah 30 tahun. Masa tak ada dulu, tengok je lah, melopong lah. Orang cakap Malaysia cakap melopong je, tengok lah apa benda kan. Jadi sekarang ni ada tu, adalah rezeki lebih-lebih tu bagilah sikit. Itu pun beli emas tak ada, orang kata tak ada rugi. Benda tu nanti akan datang, kita kalau apa sesak tu, kita apa tu, boleh juga kita katakan kan. Betul. Okay, sambil-sambil tu cikgu, kita tengok ada komen-komen yang masuk ni. Wah, semua apa ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat perunding hartanah kita ramai yang join kita malam ni cikgu. Okay, antaranya saya petik lah ada seorang ni. Okay, Asrul punya komen ni. Apa khabar cikgu? Kurus kau bosor ni. Oh, dia kata cikgu kurus cikgu ni. Entahlah, nampak gaya macam yelah kan, sebab kacak tu dia lain sikit nampak kurus. Okey, siapa lagi? Ni pun ada yang cakap kurus juga ni. Saudara Syahrul Nizam kita, dia kata kurus nampak cikgu. Dah 2 orang dah cakap ni. Alhamdulillah lah kan. Kalau 40 orang cakap kurus ni. Dah naik timbang ke belum cikgu? Belum. Itu adalah perkara yang menakutkan saya. Timbang adalah perkara yang menakutkan saya. Okey, untuk apa ni seterusnya, saya ingin jemput cikgu untuk berceritakan tentang pengalaman cikgu daripada awal sebelum join industri perundingan hartanah ni sampailah ke sekarang ni. Kalau cikgu boleh ceritakanlah daripada mula macam mana cikgu punya kehidupan tu, daripada asalnya bergelar seorang guru, lepas tu bertukar kepada industri takaful, industri insurans, lepas tu tukar pula jadi broker tanah, kemudian jadi perunding hartanah macam sekarang ni. Silakan cikgu. Okey, saya terima kasih Lawyer Isaac. Saya sebenarnya tak nak cerita benda tu semua ada dalam buku. Jadi saya kata saya akan ambil cerita-cerita yang penting lah. Okay. Lepas saya adalah berasal daripada anak peneroka Felda lah. Di Felda Sungai Kematriang. Jadi bila waktu tu peneroka Felda ni tahulah kadang arwah bapa pun dapat pendapatan RM10 sebulan bagi anak 8 orang kan. Jadi memang keadaan yang kata susah lah. Jadi kita bermula hidup kita ni susah. Kita bermula pada hidup kita ni susah. Kemudian bila belajar tingkatan 6, sampai datang bagi tingkatan 6 tu, masa tu aku fikir aku nak keluar daripada tingkatan 6 ni, yang penting sekali aku nak kerja. Sebab bila aku kerja, aku dapat duit, dapat bantu keluarga. Saya daripada darjah 4 lagi pun saya dah mula darjah 4 dah angkat buah kelapa sawit. Abu baja, bayangkan budak darjah 4 ambil buah sawit, kadang tergolek-golek pakai kereta tolak. Daripada darjah 4 lagi saya dah memang susah, memang berdikari tolong orang tua kan. Kalau pergi sekolah tu pakai baju bandel, orang baju putih, kita baju kekuningan. Lebar lah baju tu, seluar. Sampai tingkatan 2 masih lagi dengan seluar pendek sebab ketidakmampuan pada masa tu. Jadi bila dah dapat naik, saya pernah ditawarkan belajar di luar negara di Universiti Gajah Mada, tapi disebabkan orang kata ketidakmampuan. Jadi saya fikir cara paling baik sekali lah jadi cikgu, jadi polis, jadi askar, yang maknanya keluar je terus kita dapat kerja. Okey, jadi bila saya dah jadi cikgu tu, keluar je memang tu dapat kerja. Bila jadi kerja, jadi masa tu gaji pun 475. Gaji 475, setahun saya jadi cikgu, gatal cepat saya terus kahwin. Lepas tu gaji 475 dengan keadaan 475 memang keadaan masa tu susah. Jadi saya suka buat part time, macam saya jual petai, saya jual pasu bunga, jual cili api, jual kalau dekat Tanjung Bidara tu saya sebab duduk tepi pantai. Tanjung Bidara saya jual ikan masin, ikan kering.
Jadi saya hantarlah kat mana-mana, saya pack apa semua, saya jual RM1 apa semua, macam tu lah. Maknanya saya tak reti duduk diam. Dan akhirnya sepupu saya juga seorang guru, kalau dalam bidang bisnes insurans ni, dia kira macam sipu lah, Cikgu Rahman Yassin ataupun Haji Rahman Yassin lah. Dia mengajak cikgu untuk join bisnes insurans. Pada tahun 94 cikgu join dia apa semua, dan bila tahun 94 cikgu buat insurans, kemudian dua bulan saja cikgu buat dah terus dapat apa kata masa tu dapat kira achieve untuk pergi ke Indonesia di Medan lah. Maknanya dalam 2 bulan tu cikgu boleh buat sale sampai ke 50-60 kes insurans masa tu. Sebab masa tu insurans kalau di Masjid Tanah ni, kalau Gajah, cikgu-cikgu dia tak ada persaingan. Dia tak ada persaingan. Masa dulu insurans dia orang senang sebab RM30, RM40, RM50. Jadi kita jual insurans lah. Bila dah jual insurans dan cikgu sampai satu tahap dalam bidang insurans sampai agensi senior manager lah. Pernah jadi top recruiter, dan boleh katakan dekat 100 orang tu jugalah cikgu punya ejen. Tapi yang aktif tu faham lah, bila ramai ada yang aktif, ada tak aktif. Macam dalam bidang hartanah je. Itu sebab kalau bidang hartanah masuk grup cikgu, kalau tak aktif cikgu remove sebab cikgu nak yang quality. Cikgu ramai-ramai buat eboh buat apa kan. Cikgu just ramai-ramai buat eboh je buat apa. Baik kita remove kan yang betul-betul nak buat duit. Okey, jadi bila cikgu dalam tahun 2000 tu cikgu berminat dalam cikgu dah mula, bila kita dah sampai satu tahap yang selesa, kita mula cari-cari benda yang boleh dapat income lagi banyak. Padahal income kita kalau betul kita fokus dalam insurans tu dah steady lah, ejen dah ramai. Betul. Mula nak sangat jadi tamak tu. Jadi member cadang kita buka college lah, apalah. Masa tu heboh majlis latihan vocational lah, sijil apa LSDN yang skim latihan nasional. Jadi cikgu buka lah college dekat Pelantar Raya. Dah habis duit kat situ je. Untung tak ada. Sekali kena tipu ke dengan partner apa semua kan. Itu dah bermula lah. Jadi insurans masa tu pun dah lari, dia punya tune dia, budak-budak pun dah lari, ejen dah lari, jadi kita dah. Lepas tu cikgu buat hartanah lah. Tanah jadi broker. Nak jadi je dah hotel dah apa semua jadi je tahun 2000 tu. Bila nak jadi je tentang bab commission tu parah kalau siapa-siapa broker ni. Kan tentang bila bab commission tu dia tukang buka pintu pun dia nak juga. Tukang bawa banyak air lapis juga kan. sampai pernah sampai mula-mula saya cikgu dia 2 orang lah. Sekali bila nak bagi commission tu dah 12 orang pula. Habis semua saudara mara kan. Itu jenis orang kata apa? Apa saja kepentingan mana. Jadi ada ya dapat sikit berjaya juga buat apa jadi broker apa semua kan. Tapi orang kata masa tu cikgu dah ke arah situ, memang cikgu minat. Senarai projek-projek tu, tanah-tanah tu. Dulu kalau broker ni dia orang tak berapa minat tentang jual rumah. Dia orang lebih jual tanah ratus-ratus hektar, juta-juta. Itu semua ada dalam senarai lah. Kalau setakat rumah-rumah ni dah tak masuk dalam punya broker sebab dia orang konsep dia jual satu nak kaya copet. Itulah kan. Kalau kira-kira nak jadi je tu lepas tu pergi ke kedai kereta. Berangan lah kan. Malam tu letak tangan dekat dahi. Wah kalau aku dapat 1 juta ni dah okey lah, macam-macam aku beli ni kan. Jadi macam tu lah benda yang orang kata kegairahan tapi indah apa diulik mimpi lah, benda-benda yang tak ada nampak. Orang kata benda tu yang real lah. Maknanya jadi broker lah. Jadi cikgu tercari-cari lah macam mana nak buat property ni apa semua. Tahun 2000 tu tak nampak macam sekarang macam BOP lah apa semua kan. Dalam benda tu cikgu dah punya income dah lari. Cikgu berhenti, cikgu ngajar tahun 89, cikgu berhenti tahun 2001. Sebabnya dulu kita tak boleh berniaga. Jadi bila cikgu berhenti tu, lepas tu cikgu terus jatuh bisnes sebabnya cikgu buka college tu.
kononnya bila berhenti tu boleh lah. Dalam income insurans kita okey, dalam yang college tu okey lah. Tapi bila-bila dua-dua dah jadi orang kata kelang kabut, cacang merbah. Bila dah jadi cacang merbah tu, dah mula kad kredit dulu sampai 7 kad kredit. Sampai Banyak maksimum 7 kad kredit. Jadi bila kad kredit 7 tu mula. Yang tu dah ni tak boleh dah. Kita punya kewangan kita dah jadi kelang kabut. Dah jadi apa? Saving tak ada. Lepas tu perangai cikgu masa tu gilo beli kereta, macam-macam kereta. Sport rim mesti yang ni, tayar mesti yang nipis sport rim kan. Itu langgar lubang tu kemet. Tu benda yang ngepek-ngepek lah masa tu. Jadi dan akhirnya bila kad kredit tak boleh cover kita punya kewangan, kita tak boleh nak kontrol, kita dah jadi cacang merbah. Dengan bisnes kita masa tu cikgu umur dalam 30-an, 20 lebih apa semua dah merasa duit orang kata ribu-ribu ni kan. Masa tu. Jadi kita dah hilang kita punya dari segi orang kata apa, perancangan kewangan kita tu dah teruk masa tu. Dan akhirnya pada tahun 2006 cikgu peninsuran pun dah jatuh. Buat bisnes tu pun partner pun tipu lah apa semua. Jadi 2006 cikgu diisytiharkan bankrupt pada bulan 12. Kalau kira-kira banyak lah, 300,000 lah bankrupt. Sebab bila bankruptnya dia akan campur semua hutang kita. Kredit kad dia bayangkan 7 kan. Jadi dah tak tahu apa benda, dah jadi bodoh lah kan. Dah jadi bangang, apa nak buat ni kan. Lepas tu anak saya yang tua tu Helmi Jambros tu kalau belah Johor tahulah, dia pun sekarang ni tengah laju juga buat sale belah Johor ni. Helmi sekarang tengah bertugas lagi ke? Dia tengah bertugas lagi lah kat Johor. Tengah bertugas kat Johor, dia tak boleh balik, biarlah dia kat situ kan, duduk ontok-ontok kat situ kan. Nangis lah dia kat Johor tak balik. Dia dah biasa berdikari, tak ada masalah. Cuba tengok hari ni pun dia masak kari. Elok atau berdikari dia masak kari. Dia suka masak lah. Untunglah siapa jadi bini dia nanti tu. Rumah tu cantik tu, dia rumah quarters tapi paling cantik sekali. Kalah quarters yang apa orang kahwin kan. Itulah. Okay. Lepas pada cikgu dah bankrupt, Helmi cadangkan masuk ke LKN. Sebelum tu daripada tahun 2001 sampai 2006 tu dah macam-macam tu. Itu kereta nak kena tarik, rumah mula setahun 2 tahun dah kena lelong. Rumah cikgu duduk sekarang ni, ni yang gambar ni belakang ni rumah cikgu dah ni. Rumah nak kena lelong banyak kali. Bayangkan rumah cikgu nak kena lelong kan. Orang mesti tanah boleh sebut cikgu Jambros je. Oh cikgu Jambros dah bankrupt ke apa semua. Sudah kan. Jadi maknanya dah kena lelong apa semua, orang akan cakap macam-macam lah tentang kita. Itu mental tahan ke tak tahan. Nak kata malu dah tak tahu malu lah sekarang kan. Jadi maknanya yang kita benda yang kita tak terfikir di akal. Jadi bila kita terus kehidupan tu kena move on, kena teruskan apa semua, masuk PLKN. Bila masuk PLKN tu dengan surat daripada mahkamah, surat daripada kredit kad, surat daripada macam-macam lah, surat relong lah apa semua. Semua datang. Bila datang tu apa semua, lagi berserabut kepala kan. Tapi duduklah. Mula-mula masuk PLKN ni, duduk masuk dalam hutan dekat Gunung Ledang, kaki Gunung Ledang tu. Kalau siapa pergi Asahan, kem Asahan lah Jena tu, Gunung Ledang. Jadi jumpalah puteri Gunung Ledang tu kan. Cikgu punya perangai, kalau dah sakit dari kepala tu kan, cikgu start motor dengan ES5 tu, ES5 pun ada lagi, tu lotek tak ada tu. Mesej tanah ke Asahan tu lebih kurang 1 jam setengah, 1 jam lebih. Kalau apa pagi pulang tu, pukul 6 pagi tu, sampai pukul 8 dah kena rokol apa semua kan. Petang dah tak ada kan, ni kan sakit kepala kan, so bawa motor masuk dalam hutan, bawa parang tu. Dengan loreng dengan baju loreng. Nampak terjun tu terjun. Sebab apa? Baru dah sakit pergi hutang kan. Masa tu handphone dah mula ada handphone lah. Cikgu daripada tahun 94 lagi dah ada handphone. Motorola jenis yang lama-lama tu kan. Yang besar tu. Yang besar-besar tu ada simpan dalam almari dah. Kan. Itu memang itu boleh masuk museum tu juga. Boleh masuk museum tu. Itu kadang cikgu barang lama memang cikgu simpan kan. Ada tak ada almari juga. Word pun banyak dalam almari tu.
dalam mari rumah ni. Okey. Lepas tu ni cikgu nak ringkaskan lah, kan banyak nak detail beli buku lah RM50 tu. Okey. Jadi bila dah tu apa semua terpaksa lah bila kita dah susah nama dah bankruptcy tu sebenarnya kerisauannya sebab bila kita bankrupt ni kita orang kata matilah dia kan, matilah dia dah tak boleh buat apa semua. Memanglah bayangkan kereta ada dulu ada empek 5 pernah sampai empek kereta lah kan saya pakai apa semua. Okey, RM3,000 lebih, RM4,000. Lepas tu satu kena tarik. Sampai ambil orang rumah pun dengan kancil pun kena tarik juga kan. Orang bonser tarik kereta budak apa datang apa semua kan. Itu pakai motor apa semua. Memang susah lah, dalam keadaan susah. Itu yang baru semalam tu tadi cikgu cerita pasal kan nak sampai bayar zakat pun tak ada duit, bayangkan kan. Sebab jadi relatif LKN dulu sebulan, kadang-kadang 3 bulan baru dapat dia punya allowance dia. 2 bulan tu bodoh makanlah nasi kawah kan. Tapi orang rumah kita, anak-anak kita kena makan lah. Itu yang kita pening kepala tu. Kan. Okay, lepas pada tu cikgu cari, dalam pada tu je cikgu buat broker lah, buat juga broker ni, buat tanah dia apa, tapi semua mengarut je lah kan. Dia juta-juta. Jadi setakat tanah seteka, setengah hektar tu adalah dapat hasil, tapi kalau setakat yang juta-juta tu memang tak pernah dapat hasil pun. Garutnya kan broker ni sebab dia berlapis-lapis. Dia dah owner pun kita tak jumpa. Dapat jual ke tak dapat jual tu yang berjuta-juta tu? Okey. Ada satu kes saya dapat jual. Tetapi bila di akhir tu orang lain take over tu. Kena sailang lah tu. Ya betul. Kalau istilah sailang. Dia direct. Dia pergi sendiri tu. Pernah mula-mula deal dengan kita, kemudian dia tinggalkan kita. Kita pun masa tu pun pakai motor, tak ada kereta, dia ada kereta tu. Dia pergi kan. Tapi dia tengok pun macam tak kaya juga, dia sama orang ni kan. Jumpa kita malu-malu ayah. Tapi masa tu tengok macam kaya juga dia. Okey, lepas pada tu sudah tu dalam kepala cikgu ni aku mesti bangkit balik. Mesti bangkit sebab dalam PLKN ni yang bagusnya sebab dia ada modul kendiri, modul kenegaraan. Maknanya jati diri kita, multi skill, banyak yang membina diri kita pada benda-benda yang positif. Kat cikgu situ cikgu kumpulkan diri cikgu. Aku satu hari so aku mesti nak bangun balik, nak berjaya balik kan. Aku mesti tebus semua hutang-hutang. Tapi bila tengok hutang kita semua kan, seram, memang tak boleh lah. Tapi bila tu kita fikir, kita tu saya fokus. Lepas tu dalam PLKN tu pun berniaga lah macam-macam juga lah buat yang tu semua kan. Yang kereta jadi broker, jadi apa semua ada dalam buku dah. Okay. Lepas pada tu saya buat jadi macam longkai juga. Buat longkai juga, dah berhenti PLKN kena tipu juga. Member kata ada jawatan kosong, berhenti. Kalau nak jadi pengurus lah. Rupanya syarikat pun tak wujud. Hampir tu kan. Okay. Lepas tu jadi masuk kemudian dah tentu arah. Kerja tentu arah. Apa benda nak buat, apa benda saya baiklah orang rumah kerja kan. Okay. Kemudian baru cikgu jadi longkai, cikgu jadi ejen insurans kemalangan accident lah, bantuan guaman ni. Kan ada bantuan guaman, program-program dia. Cikgu itulah. Kalau di Melaka apa semua ni 9 Jun sampai hospital pukul 3 pagi, 4 pagi tengok mayat apa semua tu. Orang accident betul-betul tu dah biasalah cikgu tu. Sebab kita nak gebut bila perasan tak kalau bila accidentnya ni yang geng-geng apa tu runner ni panggil ulat. Jadi ulat ni apa semua cikgu lah ulat tu. Jadi budak-budak cikgu ramai ni dah ready dah dekat hospital. Kan? Lepas tu offer kalau ambil lawyer ni apa semua tu lah. Tapi lepas tu orang rumah accident. Bila accident cikgu dah kena jaga orang rumah. Sebab apa? Bila kita orang accident kereta tu, satu family accident, cikgu dah tak boleh nak business lah, nak tu nak ni. Kemudian itulah cikgu fokus pada orang rumah lah. Kemudian bila orang rumah sihat sikit, baru masuk property. Masa nak masuk property tu, banyak cikgu hantar email pada agensi-agensi kan. Agak at war dah tak nak orang kan.
tak layan. Kemudian akhirnya cikgu masuk dengan agensi ada Transasia, memang tak dapat tentu lah nama-nama dia orang yang biasa dengan cikgu tu, macam Cik Ariel, Cik Syam semua kan. Cik Muhammad Hassan Transasia dulu. Jadi cikgu belajar lah dengan orang apa semua. Jadi akhirnya cikgu fokus lah tentang dari segi marketing, dari segi apa semua tak ada masalah. Kita belajar ilmu kan. Jadi dalam pada tu tengok lagu apa semua. Itulah, dan akhirnya nampak lah sebab kita dalam bidang insurans, benda tak nampak. Bila benda tak nampak, kita boleh yakinkan orang. Berbeza dengan jual rumah, benda nampak, tak boleh yakinkan orang. Pangan-pangan. Benda yang nampak. Benda yang nampak. Macam insurans tu orang kata jual kertas je. Tak juga. Dia kena pandai juga cerita tentang kalau meninggal, kalau accident, kalau apa semua. Insurans ni kalau dia betul fakta dia tentang kebaikan dan apa semua, memang cepat masuk. Cikgu pun kalau cikgu boleh tunjuk lah, tapi ni masa tak ada. Setakat cikgu terangkan kat orang 2-3 minit je, orang mesti close je. Sebenarnya orang nak suka dia punya, orang kata apa, dia nak masuk insurans ni apa kepentingannya, itu yang penting kan. Tapi kena pandai cakap lah. Tapi sekarang ni kalau Ahmad kata kawan dia tu, aku kerja insurans sekarang, dia sebut insurans dia lari dan buka macam corona kan. Tapi sebenarnya tak dia. Insurans ni sebenarnya mudah juga, tapi kalau kita kena belajar tentang dia punya power closing. Macam rumah juga. Kita macam mana kita close. Kita kena faham. Sebenarnya kelemahan rent ni dia tak tahu lagi sudut mana dia nak close. Kalau cikgu nampak rumah tu kan. Rumah tu kalau cikgu pergi inspection, cikgu tengok orang kalau tengok cikgu inspection, kalau orang ikut gila cikgu ni kan. Cikgu pegang pagar tu kan, pegang tiang tu semua kan. Cikgu nak dapatkan feel dia. Macam mana aku boleh jual rumah ni, dari segi apa. Cikgu akan nampak tu keliling, cikgu akan perhati keliling. Apa dia punya point-point untuk kita cerita dengan orang. Ni kan jumpa nampak rumah tu kan, tak boleh jual ni. Kita sendiri juga tak boleh jual kan. Tapi sebenarnya kita tak nampak. Kita kena tengok apa kelebihan. Setiap rumah tu mesti ada kelebihan. Sampai rumah busuk pun senang jual. Rumah bulan lepas, rumah nak runtuh. Rumah busuk teruk dengan siling dengan apa hancur semua. Dah ada dah. Dah masuk proses loan dah. Alhamdulillah. Jadi benda yang kita nampak kan. Tapi semalam pun budak-budak pun dah siap dah cantik rumah tu dah. Itulah dalam bidang property lah. Itulah cikgu fikirlah kalau lah 20 tahun dulu, 20 tahun lah ataupun 10 tahun yang dulu lah dapat bidang ni lah kan. Bidang ni Masya Allah lah kan. Tak tahu nak cakap apalah. Itu sebab yang kalau yang muda-muda ni, rent yang muda-muda ni umur 25, 20 apa, cikgu rasa kalau tak ambil lah benda ni, tak ambil kesempatan bidang untuk buat duit, baik kau jual batai lah. Okay. Itulah cara apa semua kan. Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu, pengalaman cikgu daripada awal-awal dulu sampailah ke saat ni. Jadi kalau cikgu masih ingat lagi yang betul-betul cikgu dapat Rentek tu tahun bila tu? Okay. Rentek ni sebenarnya 2019 sebenarnya. Cikgu punya 3206. Okay, cikgu join bulan 18 bulan 2 2017 dengan Transasia. Jadi masa tu cikgu kemudian Transasia minta cikgu tolong pergi NCC sebab masa tu dah kes dah banyak lah, cikgu jual banyak pergi NCC. Cikgu ngelak je. Sebabnya sebab cikgu bankrupt tu. Cikgu takutlah bankrupt tak boleh jadi rent. Yes, tak boleh jadi rent. Itu cikgu tak tahu. Benda tu cikgu tak tahu. Lepas tu bila dah nak tarikh NCC tu, nak cikgu pergi NCC 2017 tu dekat Azon kat Kajang.
Mm-mm. Cik Aizat tu dengan Rozila. Lepas tu itu pada bulan 11 2018. Cikgu terus pergi. Bila pergi tu kemudian 2017. Lepas tu cikgu setahun tu habis. Setahun tu habis kan NCC, setahun saja laku kan. Tu dapat Habis. sijil tapi tak register. Tak register sebab takut memang dia nanti tak boleh jadi rent ni kan. Lepas tu cikgu cakap dengan Cik Syam, Cik Ali kita cuba. Cikgu pergi je. Pergilah khusus. Masa tu cikgu dah mula buat talk kat tu. Buat talk sana talk sini tapi rentek tak ada. Sebab kata Cik Syam kan, nanti kalau orang tanya susah kan rentek tak ada. Lepas tu cikgu pergi dengan Helmi. Pergi dengan Helmi dekat MIA dekat JB. Sanggup pergi ke JB tu. Dalam bahasa Inggeris kan pergi JB. Duduklah 2 hari. Masa dekat JB tu, cikgu tanya speaker tu, bankruptcy boleh tak untuk jadi rent? Dia kata boleh. 3 kali cikgu tanya. Sampai yang kali ketiga tu dia speaker tu keluar bilik air, tengah betulkan zip dia, cikgu tanya lagi. Betul ayat tu? Betul ke boleh orang bankruptcy boleh jadi rent? Dia kata boleh. You ni apa? Dah tak pam-pam lagi boleh kan? Dia macam lagi kan. Jadi bila tu orang kata bila dah keluar data, cikgu balik, cikgu tu daftar. Rupanya untuk jadi rent, bankruptcy boleh. Tetapi untuk jadi REA, untuk jadi principal tak boleh. Sebab principal dia melibatkan kewangan, melibatkan ada stakeholder dia panggil. Jadi tak boleh. Untuk jadi rent boleh. Jadi mana yang bankruptcy kat luar tu nak jadi agent, boleh daftar. Tak ada masalah. Boleh daftar. Untuk daftar jadi sebagai rent. Yang bankruptcy kat luar lah. Ini cerita orang bankrupt ni lah. Cerita orang bankrupt ni real bankrupt. Jadi kadang orang cerita tentang bankruptcy lah, tapi dia sendiri tak alami apa tu bankrupt kan. Jadi maknanya boleh jadi rent. Jadi bila dapat saja rent tag tu bulan 5 kot 2000 sampai. Kemain suka cikgu tak kisahlah nombor tu. Dan yang penting boleh ada rent tag, boleh jual. Cikgu punya 32601, Helmi 32602. 11 je. Satu kan. Jadi dari segi sampai sekarang cikgu tak kisah nombor rent tag. Nombor rent tag walaupun 0001 sale tak ada pun ngaruh dia kan. Yang penting kita ada nombor rent. Daripada kita jadi broker dulu pakai kekuatan dia, pakai Pesuruhjaya Sumpah ya, RM6 RM4 je laki kuat akun dalam tu kan. Bila nak bagi duit semua entah dia punya surat tu pun dah jadi kuning lah. Kan. Itulah. Jadi itulah daripada apa yang cikgu kongsikan tadi. Jadi kita dah dengarkan daripada pengalaman cikgu, sebenarnya ramai yang tak tahu yang dah jadi bankrupt pun masih boleh ambil rent tag. Tak ada masalah pun. Jadi saya nak menyerulah rakan-rakan mana yang masih lagi belum mendaftarkan diri sebagai seorang perunding hartanah tu, yang masih lagi menjalankan aktiviti sebagai broker tu, seeloknya tuan-tuan perempuan pergilah ambil lah NCC. Kursus NCC tak lama, 2 hari saja, tak ada exam pun. Lepas habis je NCC, tuan-tuan perempuan akan dianugerahkan sijil. Bila dapat sijil tu, tuan-tuan perempuan boleh pilih mana-mana agensi pun untuk mendaftarkan diri sebagai seorang perunding hartanah dengan lembaga penilai pentaksir dan ejen hartanah dan pengurus harta lah, ataupun kita panggil LPPEH. Jadi kita boleh daftarkan diri kita. Nak pergi NCC tu pun tak mahal, RM600 saja. Yuran yang kita perlu jelaskan, dan kita boleh pilih tarikh yang ada tu. Tapi itulah, di sepanjang tempoh PKPB ni kita tak tahulah sama ada NCC tu dijalankan ataupun tidak. Saya rasa tak ada, setakat ni belum ada lagi. Dan insyaAllah lepas habis tempoh PKPB ni kita boleh tengok balik. InsyaAllah kalau ada kursus NCC yang dianjurkan, sebab sebelum ni Hartanah dan Anda dan juga Cikgu Jamrus pun ada anjurkan NCC. Jadi lepas ni insyaAllah kalau ada ruang dan peluang tu, kita akan anjurkan lagi NCC di Hartanah dan Anda dan juga di Melaka lah tempat cikgu, insyaAllah. Jadi kesinambungan daripada apa yang cikgu ceritakan tadi tu, banyaklah pengajaran yang kita dapat
daripada jatuhnya seorang yang bergelar ejen yang saya boleh gambarkan sebagai super agent lah, super agent insurance. Pada satu masa cikgu dapat award dan sebagainya, tapi disebabkan mungkinlah pada masa tu cikgu mungkin tak beringat lah kot, mungkin dengar pujukan rayuan daripada kawan-kawan, kita terlepas pandang benda-benda yang sepatutnya kita tengok, tapi kita terlepas pandang tu yang cikgu hanyut sekejap lah kan. Minta maaf cikgu lah kalau kita singkap balik lah benda tu kan. Tapi cikgu tak duduk diam di situ saja. Alhamdulillah cikgu bangkit. Itu yang paling manis sekali. Bila kita jatuh, yang paling manisnya adalah bila kita dapat bangkit daripada kejatuhan tersebut. Cikgu pun selalu ungkapkan perkara ni. Saya biasa membaca tulisan-tulisan cikgu dalam buku beliau, dalam FB, dalam Facebook yang beliau kongsikan setiap hari, memberi motivasi kepada kita. Salah satunya adalah ungkapan yang cikgu selalu gunakan, jatuh tu biasa, nak bangun daripada kejatuhan tu yang luar biasa. Okey. Jadi untuk seterusnya, jadi mungkin kalau saya buka lah sesi untuk tuan-tuan perempuan bertanyakan soalan. Kalau ada apa-apa perkara yang tuan-tuan perempuan ingin bertanyakan kepada Cikgu Jamrus, sila masukkan dalam ruangan komen, kita boleh go through satu persatu lah, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak Cikgu atas perkongsian yang Cikgu sampaikan tadi. Jadi kita tengok sekejap ada apa-apa soalan yang nak diajukan oleh kawan-kawan kita ni. Okey, siapa-siapa nak tanya boleh masukkan dalam ruangan komen. Okey, ada Asrul lagi tanya ni cikgu, buku Bangkit dari Muflis ni bila nak keluar cikgu? Okey, buku Bangkit dari Muflis ni dah siap dah sepenuhnya siap. Cuma sekarang ni cikgu tak dapat nak bergerak, nak berbincang dengan cikgu punya partner, Cikgu Azman, sama kawan sama maktab cikgu di MUA. Jadi sampai kat MUA tu kan dia suruh pusing balik. jadi kita orang tak boleh nak dapatkan orang kata kata putus tentang buku tu. Buku tu memang dah siap dah. Semua dah siap, cuma nak hantar nak hantar untuk print saja. Ada hantar nak print, lepas tu mungkinlah dalam, sebenarnya kalau ikutkan bulan 5 ni cikgu dah pasarkan dah buku tu kalau tak ada COVID gitu lah. Jadi sekarang masih adjust mungkin dalam bulan 8 dah. Agak-agak boleh dah lepas pada sempadan. Sebab cikgu fikir yang buku yang kedua ni memang cikgu nak buat untuk, kat situ cikgu banyak tentang buku ni cikgu tulis sebelum Muflis, semasa Muflis dan selepas Muflis. Maknanya cikgu bagi nasihat sebelum Muflis tu apa perlu buat, semasa Muflis tu apa perlu buat, dan selepas Muflis tu apa kita perlu buat. Kalau orang kata hutang banyak ni apa semua. Jadi sebelum Muflis tu cikgu akan bagi tip-tip bagaimana untuk dari segi mental, persediaan mental ataupun dengan siapa kita berurusan sebelum Muflis. Semasa Muflis tu cikgu pun bagi tip. Sebab semasa Muflis tu kita punya mental kita kata orang lagi koyak, lagi teruk. Sebab apa? Semasa Muflis tu kita akan macam-macam cubaan hidup akan dapat. Kita tak boleh nak miliki, nak buat loan, nak pergi luar negara apa semua. Banyak benda-benda yang orang kata nak berhutang pun tak boleh. Kita dibenarkan berhutang tak lebih dari RM1,000 tu orang Muflis. Kan? Jadi maknanya selepas tu setelah Muflis apa yang kita perlu. Macam saya selepas Muflis dalam buku tu saya tulis kita mesti ada saving. Kita mesti ada savings. Itu sebab saya selalu tekankan, dah buat bisnes, dapat commission kan, ada part bahagian kita masukkan dalam akaun lain, jangan akaun yang sama. Kena akaun lain untuk saving. Contoh katakan kita dapat commission RM10,000. Commission tu RM10,000, RM8,000 tu kita belanja. Katakan kita bank, Maybank. Okey, RM2,000 tu kita masuk CMB. CMB ni sebagai kita ni saving ataupun tabung haji ataupun saham ke apalah, ASB ke apa ke. Jadi kalau kita masuk dalam akaun yang sama, RM10,000 tu kita pun belanja sampai RM8,000. Ada lagi RM2,000 ni. Penjudahannya memang tak saving, habis tinggal duit buku ASB kan. Itu sebab kena pecahkan. Bila kena pecahkan baru kita tahu ini duit kita belanja, yang ini duit untuk kita saving.
sebab dalam PKP ni orang ejen rent mengeluh sebabnya tak ada saving. Dapat commission habis, dapat RM5,000 habis RM5,000. Kalau boleh RM5,000 RM10 beli buku RM10 tu pun dia nak lembat juga. Jadi sekarang ni bermula pada sekarang ni kita kena tukar kita punya paradigma mental, kita kena tukar kita punya fikiran kita. Maknanya kena ada saving. Kerja yang melibatkan commission ataupun melibatkan marketing service, kita tak ada basic. Kita tak ada gaji tetap, gaji pokok apa semua. Jadi kita kena buat saving kita sendiri. Itu cikgu nasihatkan. Dalam buku cikgu tu, cikgu akan pertekankan tentang saving, tentang bagaimana. Kemudian dah ada saving, barulah beli aset-aset, belilah rumah, belilah tanah. Jadi ajanlah tanah, tapi tak beli tanah, tapi beli rumah, dia pun duk sewa. Sebab kata orang, cakap tak serupa bikin kan. Jangan beli kereta. Bila dah ada saving, dah ada rumah, dah ada tanah, dah ada apa tu, barulah kita beli kereta. Barulah kereta tu ke bulan. Tapi kereta juga, kadang-kadang ada orang beli kereta. Tapi, dia down payment dia tak ada, rendah. Itu pun satu hal juga tu. Kalau nak beli kereta, beli down payment tu kurang-kurang tinggi. Jadi sebulan RM1,000 lebih je. Jadi maknanya kita mampu. Kalau kita dalam keadaan susah macam ni pun kita masih mampu lagi bayar. Macam tu lah. Ini kadang dapat duit terus dapat beli kereta mahal. Tapi sebab kita ni berpandu pada commission, ada masanya kita ni macam roda gitu bisnes. Okey, so, ada soalan lain. Terima kasih Asrul Sani. Asrul Sani yang tanya tadi. Okey, ada satu lagi soalan ni. Okey, dia minta kalau boleh cikgu bagi tips nak tarik pembeli cikgu. Rashid Sid dia tanya ni. Nak tarik pembeli senang tarik baju tu kan. Okey, sebenarnya kita nak tarik pembeli tu dari segi macam mana. Macam katakanlah rumah impian dia kan. Apa selalu cikgu macam cikgu dapat inspection, dapatlah satu listing. Kalau tengok kalau tengok scroll Facebook cikgu yang lama-lama tu, perasan tak cikgu kadang meracun kemas rumah tu, cikgu repair rumah tu, cikgu ngecat rumah tu, rasa ejen-ejen yang ejen-ejen yang standard ni dia tak nak buat kerja macam tu dah. Kata macam ni kan. Tapi cikgu buat meracun. Cikgu menyabit. Kita buat macam rumah kita sendiri. Rumah klien tu kita buat macam sendiri. Kita nampakkan macam tu cantik apa semua. Barulah tertarik. Ini kadang-kadang kita dapat listing. Dia punya rumput semua air lalang tinggi kita. Lepas tu kita bawa bayar. Dia dah nasib baik kalau ular ke apa semua. Jadi kalau kita bayangkan kita sendiri, kita ni sebagai orang kata buyer. Kita tengok rumah tu, kita bayang kita ni sebagai buyer. Tengok rumah tu, teruk rumah ni. Dengan lalang, dengan apa semua kan. Jadi benda tu orang kita tak menarik. Tapi kalau kita sendiri, kita bayangkan kita sebagai buyer. Kita kena bayangkan kita sebagai buyer. Kita bayangkan kita sebagai buyer, kita bersih apa semua tengok, cantiklah rumah ni. Sebab orang suka pada kecantikan, orang suka kepada keindahan. Itu sebab cikgu cat lah. Kadang-kadang cat depan dia, belakang tak cat, tapi orang tengok cantik kan. Kalau nak cat depan, belakang servis bayarlah kan. Macam tu lah. Kadang-kadang cikgu sebab cikgu anak Felda, cikgu guna oren lah. Daripada jauh nampak rumah tu warna oren kan. Kalau dulu warna putih nampak sama sebelah rumah. Jadi benda-benda yang boleh menarik pembeli. Tip cikgu, bayangkan kita ni sebagai buyer. Maknanya kita kena kita bayangkan diri kita ni sebagai buyer. Apa yang menarik? Itulah. Jangan kita sebagai ejen rent dapat tinggi lalang, dapat apa semua. Lepas tu kita tak, orang kata apa? Tak bersihkan, tak cat lah, tak apa semua. Benda-benda tu semua kos-kos tu bincanglah dengan mana. Kan? Itulah tip dia. Okay, so macam yang cikgu biasa kongsikan tuan-tuan perempuan semua, kalau pernah menghadiri seminar tanah strategi tarik leads, okay, dalam STL tersebut cikgu biasa kongsikan pengalaman beliau, macam mana beliau menggunakan teknik nak dapatkan listing yang senang cerita apa yang cikgu buat ni, memang cikgu ni jenis yang kita anggap sebagai fighter lah.
fighter. So bila dia jumpa orang, dia tak segan, dia tak malu, dia ceritakan apa yang dia buat. Sampaikan makcik jual goreng pisang, makcik kiyah ke, makcik jual nasi lemak ke, dia kenalkan diri dia sebagai seorang kata apa perunding hartanah, dan dia bagi name card pada orang yang dia tak kenal. Tujuannya untuk apa? Macam yang apa ni cikgu selalu kongsikan dulu, tujuannya adalah untuk memberitahu prospek-prospek ni yang apa ni, itulah apa ni perkhidmatan yang dia tawarkan. Dan secara tak langsung bila dia dah kenalkan diri dia kepada orang ramai, kalau katalah makcik Kiah yang jual goreng pisang tadi tu ada apa ni bakal-bakal penjual yang nak jualkan rumah mereka, jadi dia bolehlah kenalkan pada Cikgu Jamrus, dan begitulah macam mana cikgu dapatkan listing yang selalunya dia amalkan lah. Dan antara lain macam yang cikgu selalu beritahu tadi, kita kena besarkan network sebenarnya. Networking tu penting. Okay, dalam industri hartanah ni kita tak boleh bergerak seorang-seorang. Kalau tuan-tuan perempuan bergerak seorang-seorang, tak ada network, tak ada rakan-rakan yang duduk bersama untuk bantu tuan-tuan perempuan semua, memang susah untuk kita bergerak. Maksud saya tu, kena bina network tu, tuan-tuan perempuan kena kenal dengan seramai mana orang yang boleh. Especially terutamanya daripada kalangan perunding-perunding hartanah. Sebab apa? Bila tuan-tuan perempuan bina network, kenal ramai perunding hartanah di luar sana, tuan-tuan perempuan boleh orang kata apa share listing yang ada dengan apa ni tuan-tuan perempuan, dan dalam masa yang sama listing yang ada daripada rakan-rakan yang lain tu pun tuan-tuan perempuan boleh bantu untuk jualkan juga. Secara tak langsung benda tu akan melebarkan lagi kita punya sayap tu, dan kita boleh meramaikan lagi apa tu kita punya kenalan lah di dalam industri hartanah tu. Betul tak cikgu? Betul. Okey, cikgu okey, silakan cikgu. Tentang rent. So, kita kena jangan terlampau, dia ada jenis yang standard. Maknanya cikgu punya style, kenapa cikgu gunakan rent kampung? Sebab kadang-kadang ada yang jenis rent yang tak orang kata terlampau jadi standard. Yang ada standard adalah kotornya, hijinnya apa semua. Cikgu punya style tak ada macam tu. Maknanya cikgu rasa kalau cikgu nak racun rumput, dia racun rumput lah. Kan? Pernah cikgu bawa masjid, tahu racun, lepas tu cikgu racun. Orang pun pelik, racun rumah orang kan. Rantak dia lah kan. Maknanya kita kena jadi diri kita. Kita kena jadi diri kita. Kita jangan jadi terlampau kita menjaga status sangat. Kita nak duit, nak hasil, nak commission, nak apa, kita kena buat yang terbaik. Orang dah bagi kepercayaan pada kita untuk kita jual rumah tu. Jadi saya kadang-kadang dengan saya punya owner, klien sebab kita ni owner, jadi saya selalu cakap dengan dia, okay bang, encik ke, okay saya nak rumah ni, saya nak repair, nak apa, nanti kos-kos nanti kita bincang. Jadi sekarang ni tak perlu lagi bayar, nanti masa lawyer ke apa ke dapat 82% tu nanti tolak kos saya, tak banyak sangat, dalam 1,000-2,000 je kos-kos macam ni. Okay, cikgu buat lah. Jadi bila dia bagi arahan saya buat, saya akan buat. Saya dengan budak-budak saya buat kerja tu, bersihkan rumah tu cantik, ambil gambar, barulah kita iklan kan. Dan satu lagi saya nak cikgu nasihat. Kenapa kadang-kadang sehari cikgu masih iklan. Sebabnya kalau kita tak iklan, orang tak tahu kita jual apa. Kita kena branding, ni kadang-kadang sebut nama Ali apa? Siapa dia tu, orang tak tahu. Kita kena branding diri kita. Macam nak cikgu kadang tahu, Cikgu Jamrus property. Maknanya belakang tu di ujung, orang dah tahu dah, Cikgu Jamrus sekarang dia buat property, dia jual property. Jadi kita kena branding diri kita. Iklan tu kena selalu. Sebab kalau kita berhenti iklan, maka kat situ berhentilah kita punya buyer. Sebab selalu cikgu pesan, cari listing, lepas tu jual. Maknanya dapat saja listing, kita inspection, kita bersihkan apa yang patutlah. Bersihkan, tapi kalau ada orang menyewa kat rumah tu janganlah bersihkan. Kan? Lantak dia lah minta tolong ni. Tapi kalau boleh masa ambil gambar tu tolong tumis sikit. Jadi tergantung macam-macam dalam bilik kan. Jadi maknanya cikgu cerita ni tentang rumah yang kadang kosong, kadang kita dapat kosong. Jadi bersihkan. Macam tu juga kalau tanah 1 ekar, 2 ekar, cikgu sodok dulu JCB dulu, lepas tu baru cikgu jual. Barulah nampak benda tu. Ini kan tanah yang mana tu, ujung tu ada tiang sana, tiang sini. Tiang sana, tiang sini. Tengok hutan siapa nak beli. Kan? Maknanya kita kena bayangkan kita ni, diri kita ni adalah buyer. Kena ingat, kita kena bayangkan diri kita ni buyer.
Kalau buyer tu suka, maknanya kita suka lah. Kalau kita suka, buyer tu suka. Kalau kita sendiri tak suka, mesti buyer tu lagi tak suka. Sebab dia nak beli, sebab dia hutang 30 tahun. Kan? Kita ni, kita nak dapat commission sekali lah. Tapi dia hutang 30 tahun. Setiap bulan dia. Kalau pula, macam cikgu nak tegur sikit lah tentang booking tanpa view. Paling cikgu takut sebenarnya. Jangan mengejar nama, jangan mengejar close, mengejar booking. Tak bawa view. Sebabnya, orang tu bayar 30 tahun. Sekali, tengok rumah, bila dapat kunci besok, Masya Allah, rumah letak sana, letak sini, rumah pipe, apa semua, tangki bocor semua. Salah siapa sekarang? Memanglah dia, salah dia. Salah. Tetapi, tanggungjawab kita bawa dia, setuju sama-sama, setuju, harga dia, setuju beli rumah ni, akad dia, maknanya, secara tak langsung, masing-masing setuju, jadi tak adalah akan datang timbul benda-benda macam ni. Ini kadang-kadang rumah letak lah, paip lah, pecah lah, rozet terbuka lah, panah pecah, ceiling apa semua, wiring tak ada apa semua. Jadi benda-benda yang sebab tak view, tapi bila dapat rumah, kena ingat 30 tahun dia maki kan. Maknanya, kalau orang tanya, ni kau beli kan siapa ni? Dia sebutlah ejen dia. Teruklah nama kita. Kan? Jangan beli dengan dia. Padahal dia sendiri salah. Tapi itulah nasihat lagi. Maknanya, dapat listing, view, bayar booking. Bagi sama-sama berhati. Kan? Kalau kita ni fikir commission, nak commission, susah lah. Kan kita nama sangat. Maknanya, aku close, orang pun suka. Aku close, orang suka. Tepuk tangan. Wah, ejen aku bagi ucapan tahniah. Tetapi, kita kualiti tu sebagai seorang ejen tu, rent tu tak ada. Kan? Sebab benda-benda tu yang akan jadi satu masalah. Akan datang lah. Kalau lawyer lagi arif lah. Kan, kerenah orang kata apa, klien ni selepas dia dapat kunci kan, macam-macam dia mengadu dekat lawyer dulu, padahal dia dah dapat duit kan, lawyer tak boleh tolong apa, lawyer jadi mangsa. Lawyer jadi mangsa kan, itu nasihat dia lah. Kalau boleh bawa view, macam mana bawa view, jangan gerak sangat kita nak nama, nak tepuk, nak leader kita nak sanjung kita dalam group. Tanya, betul kita bangga pula, view tanpa booking. Wah, mana satu Malaysia kalau kita view tanpa booking. Jangan bang, jangan kak, besok marah. Pergi bawa view. Macam yang cikgu cerita ni sebenarnya, istilah undang-undang dia, ada satu istilah dipanggil let the buyer beware. Maknanya, kita nak beli barang tu, kita kena pastikan yang kita tahu apa yang kita nak beli. Jadi sebagai seorang perunding hartanah, pertama-tamanya macam saya selalu ingatkan dah, saya selalu ingatkan perkara ni dalam saya punya perkongsian dalam Facebook, di page saya selalu tekankan tentang benda ni, betulkan niat kita dulu. Bila kita nak jumpa orang, kita jangan nampak orang tu sebagai mangsa kita. Kita nampak dia tu, kita kesian kat dia, sebenarnya kita nak bantu dia. Kita nak bantu dan kita betulkan niat kita, sebagai seorang pejuang hartanah, sebagai seorang perunding hartanah tu, kita nak bantu seramai mana orang yang boleh untuk memiliki hartanah pertama mereka lah, especially bagi mereka yang belum memiliki hartanah tu, dan kita nak bantu dia dulu. Jadi bila kita niatkan dalam hati, keluar tu jumpa orang sebab nak bantu dia, insya-Allah jalan tu akan dipermudahkan. Dan secara tak langsung kita akan pastikan bila kita nak jual rumah tu, orang yang nak beli rumah tu dengan kita pun dia akan rasa hati dia terbuka. Terbuka, dan bila dia beli rumah yang kita syorkan ataupun yang kita suggest kepada dia tadi, setelah dia tengok rumah tu, dia puas hati dengan apa yang dia beli, setidaknya dia akan nampak, okey, kita ni sebagai seorang perunding hartanah yang bertanggungjawab. Kan, so bila dah dapat close tu, setidaknya dia dah tahu servis kita tu bagus, dia akan recommend pula kita kepada kawan-kawan dia yang lain. Okay, nak beli rumah boleh pergi ke ejen ni, dia ni memang jujur, dia ni memang orang kata apa dah banyak membantu dalam urusan jual beli tanah ni, dan insya-Allah kalau kawan-kawan yang lain nak beli tu, dia akan refer balik kepada kita jugalah kan. So itulah macam yang cikgu beritahu tadi, apa yang cikgu sampaikan tu memang betul dan saya setujulah. Dan untuk kesekian kalinya kita tengok kejap cikgu, ada soalan-soalan yang lain masuk ke tidak ni. Okey, setakat ni soalan yang sama, buku bila nak keluar, macam cikgu cakap lah tadi, tengah tunggu PKPB ni habis baru boleh jumpa dengan penerbit tu.
Okey, rasanya tak ada lagi. Kalau ada soalan-soalan yang ni, kita ada lebih kurang dalam 2 minit lagi untuk saya buka sesi soal jawab ni. Kalau ada boleh masukkan dalam ruangan komen lah, insyaAllah. Okey, untuk kesekian kalinya saya ingin mengingatkan lah rakan-rakan perundingan tanah kat luar sana tu, especially bagi mereka yang mungkin baru dalam industri hartanah ni, jangan nampak yang kita berada dalam industri hartanah ni kita nak kaya cepat. Ataupun kita nak buat duit dengan cepat. Tak salah sebenarnya kalau kita nak buat duit, tapi jangan kita gunakan bidang perundingan hartanah ni untuk cara kita nak close tu dengan cepat tanpa melalui syarat-syarat ataupun peraturan yang betul lah. So macam yang cikgu dah ingatkan tadi tu, bila kita dalam tempoh PKP, PKPB sekarang ni, nak bawa viewing mungkin agak sukar, kita nak cross ataupun nak rentas negeri tu tak boleh. Jadi kita ambil pendekatan, kita just war-warkan kepada prospek buyer kita ni dengan cara mungkin tunjuk gambar sahaja kan. Jadi perkara macam tu sebenarnya tak elok dan tak menepati apa yang kita panggil sebagai istilah undang-undang yang saya sebutkan tadi tu, let the buyer beware lah. Maknanya buyer tu kena tengok dulu. Tengok dulu dan dia kena pastikan yang dia puas hati dengan apa yang dah tunjukkan di depan dia, dan dia kena bersetuju dengan apa yang dia belilah. Sebab lambat laun kalau katalah dia beli hartanah tu tanpa dia tengok, kalau ada apa-apa masalah kemudian hari, benda tu akan implicate kita balik lah, akan mendatangkan kesan kepada kita balik sebagai perunding hartanah yang recommend dia untuk beli rumah tadi tu tanpa membawa dia menengok rumah tu terlebih dahulu. Okay, ada soalan ni daripada Tuan Zul Hairul kat sini. Okay, boleh beri tip pantas pilih agensi dan mentor yang bagus tak cikgu? Ni Cik Zul ada tanya kita ni. Kalau cikgu boleh kongsikan? Susah nak cakap tu soal pilih agensi dan mentor yang bagus. Sebabnya sebenarnya walaupun kita dapat agensi bagus, mentor bagus, tapi kita tak bagus. Tu susah juga tu cikgu nak cakap tu. Sebab apa? Bila kita ada agensi yang bagus, mentor yang bagus, tapi kita ni tak bagus. Sebenarnya pilihlah agensi tu, maknanya bolehlah tengok daripada preview ataupun tanyakan kawan ejen brand yang pernah join dia. Kita tanya mana satu agensi yang bagus, yang maknanya jaga kebajikan kita, ada kelas, ada seminar, ada award, ada macam-macam lah yang dia punya orang kata agensi bagi pada kita. Tetapi satu saya nak cakap, agensi bagus tak bermakna kita ni pun boleh jadi bagus. Dia sebenarnya kita kena ubah, kita sendiri yang kena jadi bagus. Bila kita bagus, barulah agensi menghargai kita. Kalau kita jenis lemau, jenis sendu je, tak ada agensi ataupun mentor yang nak melayan kita, letih dia melayan. Itu sebab kalau nak masuk dengan agensi cikgu boleh, tapi 3 bulan tak ada sale, tak aktif, tak apa, cikgu remove je. Terang je cakap. Cikgu memang garang kadang sikit sebab apa? Cikgu nak yang ejen-ejen yang berkualiti. Yang berkualiti, yang betul-betul. Cikgu tak kisah. Dia katakan 5 bulan ke 3 bulan dia tak ada sale. Cikgu tak kisah. Tetapi cikgu nak dia punya usaha dia. Dia pergi cari listing, dia buat view, dia buat apa, tapi itu bukan rezeki saya. Rezeki dia. Ada ejen cikgu, ya. Ada 6 bulan. Dia tak ada, tapi dia rajin iklannya dia. Tetapi bulan Ramadan ni 2 hari sekali close. Terkejut cikgu. Maknanya dia hebat. Cikgu nanti sampai satu ketika cikgu kata cikgu nak letak dia segan. Kalau dalam group tadi ada close, semalam ada close, ada cash buyer pula lagi. Tetapi 5-6 bulan dulu rezeki dia tak ada. Dia pernah tidur dekat pejabat cikgu. Daripada Johor belajar. Ni cikgu cerita tentang Afiq ke? Afiq Dah bocor rahsia, masuklah cikgu. Saya macam boleh baru dah cikgu cerita pasal cikgu memang salut lah, respect dia. Tapi kenapa cikgu tak remove, tak apa, sebab cikgu nampak dia memang berusaha. Tetapi bukan rezeki dia. Yang cikgu remove tu maksudnya yang duduk je dalam grup tu, bagi view tak ada, iklan tak ada, apa tak ada, nak buat apa? Cikgu bukan jual MLM, bukan benda pakaian kan.
Cikgu, benda sale, kita kena bergerak. Kita bukannya masuk duit ni, ni nanti sekarang ada rangkaian ni, dah sama dia punya pair tu, dapat duit. Kita bukannya bisnes tu, kita bisnes tanah. Bila bisnes tanah ni, kita kena cari listing ataupun kau kalau tak ada listing kan, COA dengan orang ke apa ke, benda yang bergerak. Cikgu nampak, cikgu nak orang yang jadi bergerak. Bukannya hanya duduk dalam grup WhatsApp, lepas tu diam je, ontok-ontok. Tu memang ontok-ontok betul lah tu, memang COVID-19 tu pun takkan kacau lah. Dia duduk dalam grup tu kan. Tapi cikgu yang mengacau. Cikgu tengok dia macam dia buang lah. Apa simpan lama-lama kan kalau macam ni. Penyamak je. Senang cerita. Cikgu memang ada dalam bisnes, dalam grup cikgu memang ada tegas sikit. Itu masing-masing punya agensi lah. Masing-masing punya tim. Mungkin kalau nak cari agensi yang penyayang, banyak dekat Malaysia ni kan, carilah agensi yang penyayang. Maknanya yang tak tegas, yang tak apa, simpan lama-lama kan. Nak buat apa senarai panjang, sale tak ada. Kita dalam bisnes ni, kita fokus mula-mula kita jadi ejen dulu kan, untuk mengubah hidup. Macam mana kita nak mengubah hidup? Kita mengubah hidup lalui sale kita. Tapi kalau tak ada sale, nak ubah apa? Penentuan seorang rent tu adalah claim commission-nya. Tapi kalau kita cari listing pun tak ada, komrot pun tak ada, iklan pun tak ada, nak bawa view pun tak ada. Duduk dalam nombor rent kau berapa, nombor rent dia 001 tapi ataupun contohlah 00 berapa kau. Tapi disebabkan tak ada sale apa semua, tak ada makna juga. Tapi orang rent nombor 40,000 berapa, 4001 tapi sale dia laju apa semua. Itulah yang buat duit. Selalu cikgu cakap, jangan sebab kita senior dalam bidang rent ataupun kita anggap sipu lah ataupun apa yang bagus lah dalam brand, orang angkat kita sebagai mentor atau apa, tetapi hasilnya tak. Jadi seorang leader mestilah, cikgu masuk sikit leader, jadi seorang leader ni maknanya dia mesti bagus daripada rent dia. Ni kadang-kadang ada leader, nasib baik lah, tak lah cikgu dah basuh ni kan. Ada pula leader, pinjam pula duit dengan rent. Macam mana rent nak respect pada leader? Kan benda macam tu lah yang kita tak nak. Leader ni, bila sebut leader je, aku punya leader aku bagus, ni apa semua. Maknanya, ini kadang-kadang leader pula dapat rent ni pula kan commission 10,000 kan. Pinjam aku 2,000 kau. Leader pula maju pada rent. Sepatutnya leader tu pergi buat sale. Leader yang tolong rent tu. Duit rent pula kau dah dapat kau punya branding, lepas tu kau nak pinjam pula duit dengan rent. Apa status kau? Taraf kau. Jadi benda-benda macam tu lah. Kan? Tapi tak ada. Cikgu cakap pada rent cikgu pinjam duit dengan cikgu. Yang duit cikgu remove lah. Carilah sendiri. Ada maknanya kita sebagai seorang leader, kita mesti lebih hebat daripada rent kita. Itu sebab boleh jadi leader. Kalau setakat jadi leader atas nama, atas business card, team manager. Mak kata ni 9, team manager. Dia manager lah, aku ni manager ni. Maknanya bangga dengan jawatan. Tapi hasil tak ada. Apa tak ada? Tak orang kata apa? Cakap tak semua bikin lah. Benda-benda macam tu lah. Kan? Agaknya kena mau fleece dulu baru boleh berjaya macam sini kan? Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu tadi tu. Okay, saya memang setuju dengan apa yang cikgu beritahu tadi lah. Sebenarnya agensi ataupun leader kita ni peranan dia memang dia perlu menunjukkan sesuatu yang lebih bagus ataupun dia sendiri kena buktikan diri dia sendiri lebih bagus berbanding anak-anak buah dia kan. Tapi dalam masa yang sama bila dia macam cikgu cakap lah, berbalik kepada cakap tak serupa bikin tu yang kadang-kadang menyebabkan rent ni ke laut lah kan. Jadi bila kita nak memilih agensi tu, agensi mana-mana pun sebenarnya kalau kita nak join tu, kita kena tengok balik tengok feedback ataupun testimoni daripada rakan-rakan rent yang lain yang dah berada dalam agensi tersebut, macam mana agensi boleh membantu kita sebagai seorang perunding hartanah ni kan. Jadi pilihlah agensi yang betul dan leader tu pun macam yang cikgu dah tegurkan tadi tu perlu menunjukkan contoh yang baik lah kepada anak-anak buah, insyaAllah. Jadi kita teruskan, ada satu lagi soalan daripada Encik Rashid ni.
Kalau ayat sambil lewa dalam reply WhatsApp buyer, apa pendapat coach? Boleh bagi tips cara balas WhatsApp yang tak cukup syarat beli property. Example, tidak pernah buat loan bank, kalau sempat coach bagi tips. Terima kasih. Okay. So ni saya rasa lah yang dia maksudkan kat sini, kita selalu terima WhatsApp daripada prospek buyer. Tapi prospek buyer ni mungkin dia ada masalah lah. Dia ada masalah yang mana dia punya loan ni, kita tengok dia agak sukar sikit nak buat pinjaman sebab mungkin dia tidak ada track record. Tak ada track record, jadi bila kita nak balas itu, mungkin apa yang Cik Rashid masukkan ni nak balas dengan cara berlapik lah. Kita risau takut buyer tu terlepas. Tapi dalam masa yang sama kita nak jaga hati dia kan. Tapi macam mana teknik yang cikgu selalu amalkan bila nak balas WhatsApp tu, kita nak sedapkan hati dia, dan dalam masa yang sama kita cakap tu untuk membolehkan dia ni ada rasa macam dia boleh teruskan dengan usaha nak beli rumah tu lah. Tapi dalam masa yang sama dia ni mungkin buyer yang baru, dia tak ada track record, dia tak ada pinjaman sebelum-sebelum ni, jadi bila nak beli rumah tu agak sukar sikit dengan pihak bank. So kalau cikgu boleh kongsikan. Okey, tentang yang buyer baru ni, dia tak ada orang kata rekod. Jadi kita kena jelaskan. Mungkin kita boleh cadangkan dia ambil ASB ke, ataupun senang cerita buyer-buyer yang baru ni kalau kita tengok macam dia punya tengok dari segi dia punya kelayakan dia tu ada, cuma tadi dia tak ada rekod. Jadi bagusnya kita bawa dia pergi jumpa banker. Biar banker yang terangkan dengan dia. Kita janganlah jadi banker. Kan? Mungkin ada banker, ada benda-benda banker boleh orang kata ada dia punya pilihan. Maknanya kita jangan memandai-mandai dan jangan jadi banker. Kita serahkan buyer tadi pada banker, ataupun tak bawa dia pun bagi nombor telefon banker, biarlah banker menasihati dia. Dan kerja lawyer juga. Kerja lawyer, janganlah memandai-mandai kau jadi lawyer. Kau bukan jadi lawyer, kau buruk. Jadi maknanya serahlah pada lawyer. Kadang-kadang kita ni pula pandai-pandai terang kepada owner, kepada buyer, macam seolah-olah kita pula lawyer. Itu bukan part kita, bukan bahagian kita. Kerja kita cari listing, lepas tu jual. Senang kan? Yang lain tu serah pada lawyer. Kan? Dan dengar dia bayar ribu-ribu lawyer, bayaran guaman, lawyer nak relax kita semua, kita nak jadi lawyer, nak jadi banker kan. Satu lagi, kalau masa dia tak layak beli rumah, cikgu selalu cakap terus terang dengan dia. Kelayakan, kita jangan bagi harapan pada dia. Maknanya kalau dia tak layak, kita cakap dia, okey, buat masa yang awak tak layak, awak kena betulkan balik awak punya kewangan awak ni. Kena susun balik. Kena betulkan kalau ada sikris ke apa tu. Pergi cek balik apa semua, mana yang tu, tengok 6 bulan besok, baru jumpa cikgu balik. Kalau dah okey, baru jumpa cikgu, nanti cikgu tolong. Macam tu lah. Ini kadang-kadang kita hantar, okey, katakan close dan bayar booking, kita pun beritahu dalam Malaysia. Sekali hantar-hantar tak reject. Kan? Buang masa. Tu benda-benda yang buang masa tu. Tapi kalau ejen-ejen baru belasak lah dulu kan. Tapi kalau dah lama, dah 2-3 tahun, macam juga dengan macam tu, susah sikit nak cakap kan. Kita memang lihat tu. Maknanya pilih, kita kena filter lah. Filter betul-betul, filter buyer, filter deposit, filter kehendak dia apa semua, kita kena beritahu. Lepas tu kita dah tahu, barulah kita jalan seterusnya. Jangan terlampau menjanjikan bulan dan bintang pada kita punya klien. Kita rasa nak indah-indahnya sebab kita ayat kita last sekali, dia tengok indah-indah, memanglah close. Tapi masalahnya, buang masa. Kalau dia tak layak buat loan masa tu, beritahu dia 6 bulan besok, prepare balik, betulkan balik kewangan awak ni apa semua, susun balik kewangan awak ni, 6 bulan atau setahun besok, jumpa cikgu balik. Itu tak ada masalah. Betul lah. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas jawapan tadi tu, dan saya harap Cik Rashid dapat sedikit sebanyaklah perkongsian yang cikgu dah titipkan tadi tu. Okey, jadi saya rasa untuk malam ni dah tak ada lagi soalan-soalan yang diajukan oleh kita punya viewers. Jadi saya ambil kesempatan ni lah untuk membuka laluan kepada cikgu. Kita dah dekat nak raya ni cikgu. Hari Ahad ni kita nak raya, jadi saya buka lah peluang ruang ni untuk cikgu menyampaikanlah ucapan selamat raya kepada siapa-siapa je lah yang cikgu nak sampaikan. Okey, silakan cikgu. Okey, saya sekeluarga lah. Saya sekeluarga
keluarga saya ni boleh katakan semua rent, daripada saya, isteri saya sampai anak yang bongsu semua rent. Semua dalam bidang ni lah. Kami memang time lah, kecuali anak yang pertama tu lah, dia part time. Helmi Jambus dia part time. Okay, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sekiranya pada masa saya menulis dalam Facebook ada yang terguris, ada yang apa, boleh tahan cikgu ni dia punya apa membebel pagi tu kan, ada yang kena apa semua tu, lantak kau lah. Jadi kau minta maaf kan lah. Jadi masa cikgu buat seminar, buat talk tu apa semua kan, cikgu sebenarnya ada satu orang kata, maknanya cikgu ni adalah bekas guru. Dia punya perangai cikgu bukan sipu tau, bukan sipu. Ada lagi hebat-hebat dekat luar sana tu yang layak untuk bergelar sipu. Cikgu ni hanya cikgu. Dalam hati cikgu ni betul-betul ikhlas nak tolong supaya jangan jadi macam cikgu. Cikgu pernah jatuh, muflis, dan pernah susah. Jadi maknanya cikgu berharap yang lain-lain tu tidak mengikuti jejak langkah cikgu. Kita dah jadi rent ni, dah ada lesen, dah ada apa. Yang tak ada lesen, ambil lesen rentek tu, ambil rentek. Jadikan yang profesional betul. Jadi ubah nasib. Kalau kita susah, kita kena fikir ada orang lagi susah. Maknanya cikgu memang ingat ada satu hadis riwayat oleh Al-Bukhari, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu walaupun orang tu telah tiada, maknanya dia akan dapat pahala yang berpanjangan. Pahala yang berpanjangan. Itulah cikgu harap. Sebab pagi-pagi cikgu dalam Facebook tu cikgu membebel ke, cikgu buat talk apa, sekurang-kurangnya ada satu ilmu yang orang lain yang mendengar dia dapat digunakan. Itulah cikgu harap. Itu adalah cikgu punya amal jariah cikgu untuk akan datang, pahala yang akan datang, berpanjangan. Itulah kelebihan seorang guru. Bukan nak tunjuk pandai. Sebenarnya dalam bisnes tanah ni ramai yang sipu-sipu yang bijak lagi bagus, lagi apa. Cuma cikgu ni lebih ke arah nak menasihati. Menasihati agar semuanya jangan ikut jejak langkah cikgu. Cikgu pernah tewas. Tetapi alhamdulillah ilmu yang terbaik adalah pengalaman hidup. Jadi apa yang sebenarnya cikgu cerita tu apa semua tu adalah pengalaman hidup. Kalau sekarang kita susah masih mengangkat dalam bidang rent income kita kena kreatif. Kena selalu kreatif, pergi jumpa leader, berbincang dengan leader, respect leader. Ilmu ni kalau kita menghormati leader, kita diberkati. Maknanya insya-Allah dimurahkan rezeki. Tapi kita selalu kadang-kadang kalau kita tidak dengar cakap leader apa semua. Tapi leader tu nampak kata cikgu tadi, leader mestilah leader yang terbaik. Jangan emosi sangat. Sebab orang tu bukan makan gaji dengan kita, dia komisen je. Jadi kita sebagai leader ni kena, orang kata sebagai seorang ketua tu mestilah lagi bagus pada. Tapi kalau ketua tak betul, macam mana dia punya, macam kalau cikgu tak betul, macam mana nak boleh nak ikut kan. Tapi cikgu kencing, lari pula kan. Itulah. Jadi cikgu minta mohon ampun dan maaf dan terima kasih kepada lawyer Isaac yang banyak membantu cikgu dalam buat talk, seminar. Siapa yang beli buku cikgu tu, cikgu bukan berharap anda dapat baca semua tu, anda orang kata apa, dapat semua. Tapi dapat satu dua, praktikkan buku yang cikgu jual, motivasi yang tanah tu, dapat satu dua ataupun kadang-kadang kita lemah semangat, kita baca balik, tengok cikgu ni sampai siap meracun rumah orang lah, apalah, panjat pagar rumah orang. Benda tu semua ada dalam tu. Jadi sebagai satu motivasi. Itulah daripada seorang rent kampung. Jadi cikgu minta maaf, minta berbanyak maaf, dan pun kalau tersalah, terkasar bahasa, pernah orang kata apa, mengecilkan hati orang lain. Cikgu dan keluarga mengucapkan selamat raya dan maaf lahir dan batin. Itu saja kepada cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, di kesempatan ini pun saya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf lah daripada cikgu, daripada Kak Yati, daripada anak-anak cikgu semua. Kalau sepanjang perkenalan kita ni saya ada melakukan apa-apa kesilapan, ada apa-apa keterkasar bahasa, jadi saya pun mohon jutaan kemaafan daripada cikgu sekeluarga lah. Dan saya pun ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada cikgu, kepada keluarga cikgu,
dan juga kepada rakan-rakan perunding-perunding hartanah yang bersama-sama dengan kita pada malam ni, daripada rakan-rakan yang dah follow page Hartanah dan Anda daripada mula page Hartanah dan Anda ni diwujudkan sampailah ke saat ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan sama macam cikgu juga tadi, saya pun ingin memohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan puan-puan semua jika sepanjang perkenalan kita, sepanjang saya menulis, sepanjang saya berkongsi tips, berkongsi ilmu di dalam page Hartanah dan Anda ni, saya ada terguris perasaan tuan-tuan puan semua. Okay, dan insyaAllah apa yang saya kongsikan tu jadikanlah yang baik tu sebagai pedoman, mana yang tak baik tu tinggalkanlah jauh-jauh. Dan di kesempatan ini saya ingin mengingatkanlah tuan-tuan puan semua, kita teruskan perjuangan kita dalam bidang perundingan hartanah. Janganlah kita buat perkara ni sebagai cakap hangat-hangat ti ayam. Tuan-tuan perempuan sebenarnya berada dalam landasan yang betul. Inilah sebenarnya antara punca rezeki ataupun antara bidang yang memang sepatut tuan-tuan perempuan pelopori, dan teruskanlah, teruskan. Yang penting betulkan niat, bantu orang, itu yang paling utama sekali. Bantu orang untuk memiliki hartanah pertama mereka. InsyaAllah urusan kita untuk close tu lebih dipermudahkan kalau niat kita tu dah betul daripada awal lagi, insyaAllah. Okay, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni, dan insyaAllah di kesempatan lain nanti kalau ada rezeki kita akan jemput cikgu lagi. Saya percaya ramai di kalangan rakan-rakan kita yang masih tak puas nak dengar perkongsian cikgu. Mungkin malam ni perkongsian cikgu tu agak singkat. Jadi insyaAllah kalau ada ruang dan peluang kita akan bertemu lagi sekali lagi cikgu dalam rancangan FB Live bersama-sama dengan Hartanah dan Anda. Dan terima kasih banyak-banyak cikgu atas kesudian cikgu untuk bersama-sama kami malam ni. Okay, dan itu sajalah perkongsian kita. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang dah join kita daripada awal rancangan ni pada pukul 10 tadi sampailah ke saat ini. Dah pukul 11.21 dah. Dan lebih kurang 1 jam lebih kita bersiaran secara live. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi di lain-lain masa. Okay? Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Okay.